Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Datuk dan semua jemaah pencinta ilmu yang diberi hidayah, pada semua jemaah pencinta ilmu yang diberi hidayah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Moga ianya menjadi amal ibadah yang diradai dan dirahmati Allah, insyaAllah. Kuliah maghrib kita ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, dengan tajuk kita hari ini Hidayah As-Salikin. InsyaAllah bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Datuk untuk memimpin Ummul Quran Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para anbiya, para salihin, alim ulama, ibu bapa kita, keluarga kita, dan pada para sahabat dan keluarga baginda Rasulullah SAW dan seterusnya kepada baginda Rasulullah, insyaAllah. Dan itu tidak lupa juga kita kepada para pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya Rika Muhammad Ta'zim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Datuk dengan segala hormatnya. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan Gema Nur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih beri peluang kepada kita untuk teruskan kehidupan dengan keadaan yang selesa, berbanding saudara mara kita di Palestin sekarang, dan juga di negara-negara Islam sekitar yang membantu Palestin, yang sedang berjuang untuk hidup, mempertahankan tanah air, tak ada makanan, tak ada ubat-ubatan dan sebagainya. Syukur kita banyak-banyak. Di samping kita yang serba mewah ini, dapat kita belajar, dapat kita mengaji, dapat kita beribadah dengan baik.
Marilah kita sama-sama doakan juga ya saudara mara kita di Palestin dan juga di lain-lain tempat yang sedang bertarung nyawa, berjihad mempertahankan bumi umat Islam, mempertahankan akidah, mempertahankan Islam, mempertahankan bumi anbiya, bumi para nabi. Hebat, mereka berjuang dengan begitu hebat. Kita di sini cuma berjuang untuk mengambil sedikit masa untuk sama-sama mengulang kaji, menambah ilmu, membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari bekal untuk balik ke alam yang abadi insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru ni sampai muka surat berapa yang ada kitab? Kitab 12 tu. Muka surat 13. 13. Ya, tujuan tiga tujuan bagi penuntut ilmu. Yang itulah. Nama situ ya. Okey, betul. Betul lah tu. Betul catatan saya betul lah. Ya. Jadi insya-Allah sama-sama kita ni lah pada yang tak ada kitab, tak ada buku, kita inilah kitab yang kita rujuk, kitab Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mengambil mensyarahkan kitab ini daripada kitab asal Al-Imamul Al-Ghazali, daripada kitab Bidayatul Hidayah, yang sebahagian juga diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang dimuatkan oleh dalam kitab ini, kitab Hidayatus Salikin, petunjuk bagi orang-orang yang nak berjalan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kitab ini. Jadi ini kitab bagi asas ilmu tasawuf, kan kita masih lagi di peringkat muqaddimah kitab, muqaddimah kitab, dah masuk fasal 1, dah masuk, baru selesai muqaddimah, dah masuk fasal yang pertama, iaitu berkaitan dengan menuntut ilmu, kelebihan menuntut ilmu yang bermanfaat. Malam ini kita sambung muka surat 13, 3 tujuan bagi penuntut ilmu. Dulu ni waktu saya mengaji dengan salah seorang almarhum tuan guru saya, menuntut ilmu ni ada banyak, ada banyak niat dia, tujuan dia, ada yang ulama bahas ada 5, ada 5 tujuan menuntut ilmu. Dalam kitab ni dibahas 3, 3 itu tak kira lah, Jadi kita masuk ni muka surat 13, 3 tujuan bagi penuntut ilmu. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wahai penuntut ilmu, ketahuilah bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu ada 3 tujuan. Yang selama ni kita belajar, tak kira lah secara fizikal, secara online, secara berguru, di mana-mana pun, kita masuk kuliah di masjid-masjid dan surau ke dan sebagainya, ni yang nak 3 perkara, 3 tujuan, supaya betul niat kita nak menuntut ilmu. Jadi dalam kitab ni dibahagi kepada 3. Kita tengoklah yang mana yang kita punya, yang pertama, tujuan yang pertama, Allahu Akbar, Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Tujuan yang pertama, orang yang menuntut ilmu untuk menjadikannya bekalan di akhirat. Ni, dan tiada menghendaki sesuatu kecuali kerana Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Mereka itu adalah orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat
dan mereka dinamakan orang yang bertakwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muttaqin, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi orang yang bertakwa. Yang kedua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah. Kamu hendaklah mengambil bekalan untuk akhirat, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takut kepada Allah Ta'ala. Dan makna takwa itu ialah mengerjakan ketaatan serta menjauhkan daripada maksiat, seperti yang akan disebutkan makna takwa itu dalam kitab ini. Ya. Jadi kita tengok tujuan yang pertama dulu. Untuk menjadi bekalan di akhirat. Menuntut ilmu supaya kita nak bawa bekal balik ke negeri akhirat. Dan tak ada lain tujuan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling payah ni, ya. Nak membetulkan niat ini, ya. Inilah ilmu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, dan juga pengarang kitab ini, ya. Pengarang kitab ini. Jadi hadirin hadirat sekalian, kita nak balik menuju Allah Subhanahu wa taala, nak balik ke alam akhirat, ya, mestilah dengan ilmu. Itu sebab tu tujuan kita belajar. Sebab Allah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, firman Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia, ya, kecuali untuk menyembah, ya, beribadah kepada, ya. Jadi nak mengenal Allah, nak beribadah kepada Allah, perlu kepada ilmu, ya. Kalau tidak, macam mana kita nak, ya, nak mengenal Allah, ya? Macam mana kita nak menyembah Allah, ya? Nak menyembah Allah kena kenal dulu. Itu yang kita belajar ilmu tauhid, ya. Kemudian nak beribadah kepada Allah pun kena ada ilmu. Itu yang kita belajar ilmu fardu ain, ilmu syariat, ya, yang berkaitan dengan ibadat, ilmu yang berkaitan dengan muamalat, ilmu yang berkaitan dengan perkara jinayat, ilmu yang berkaitan dengan munakahat, ya, untuk kita berumah tangga, ya, dan sebagainya. Begitulah juga ilmu-ilmu yang lain yang termasuklah dalam pemerintahan negara dan sebagainya. Semuanya kena ada ilmu. Jadi sebab tu kita niat, ya, niat nak menuntut ilmu ni ditekankan oleh para ulama. Yang paling tinggi, ya, ataupun yang paling dituntut, ya, untuk supaya kita niat semata-mata kerana Allah, ya. Kerana Allah dan untuk dijadikan bekalan di akhirat, ya. Jadi sesuailah sebelum ni yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelum ni, kan, untuk mengeluarkan diri kita daripada alam jahil kepada terangnya ilmu, dalam kuliah yang minggu lepas, kan, dah sebut dah. Dia termasuklah tu, ya. Itu tujuan yang pertama. Jadi kalau niat kita selama ni tak selari dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelum ini, tak selari dengan apa yang disebut oleh pengarang kitab ini, ya, bagi tujuan yang pertama menuntut ilmu ini, marilah kita sama-sama betulkan, ya. Kita ikhlaskan balik niat kita semata-mata kerana Allah, kerana kita nak mencari bekal, ya, nak beribadah, mencari bekalan nak balik ke alam akhirat, ya. Kita pun tak tahu bila, ya. Tujuan yang kedua, muka surat 14, ya. Tujuan yang kedua menuntut ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu untuk menolong kehidupannya di dunia, untuk mendapat kemuliaan, kemegahan dan harta, maka mereka adalah tersangat jahat jika ia mengekalkan qasadnya sedangkan ia mengetahui kelakuannya itu jahat. Tiba-tiba ia mati tanpa bertaubat kepada perbuatannya itu, maka mereka itu mati dalam maksiat dan derhaka. Jika mereka sempat bertaubat sebelum mati,
lalu mengamalkan ilmunya itu dengan amalan yang soleh, nescaya mereka akan dihubungkan dengan orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Kerana orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Dan mereka akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala mengasihi mereka yang banyak bertaubat kepadanya dan mengasihi mereka yang bersuci daripada najis dan dosa. Jadi ini macam-macam orang niat menuntut ilmu. Salah satunya iaitu tujuan kedua ni yang dibahas oleh Syekh ataupun pengarang kitab ini, iaitu ada orang menuntut ilmu untuk semata-mata tujuan keduniaan. Ya, nak jadi pandai, bila jadi pandai, kelulusan tinggi, jadi pangkat besar, ya, dapat kerja bagus, gaji tinggi dan sebagainya. Ini disebut dalam kitab ni, untuk mendapat kemuliaan, kemegahan, harta. Niat ni dia kata dalam kitab sebut, ini orang ini, mereka ini adalah tersangat jahat. Wa'iyyazubillah. Ya. Jadi ini bahasa orang tasawuf, ya. Yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Farimbani. Maksudnya bagi orang sufi, semata-mata mengejar keduniaan ni tersangat jahat. Sebab apa? Sebab dunia ni melalaikan orang daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengejar dunia sampai tak semayang, mengejar dunia sampai tak menunaikan kewajipan. Ya. Mengejar dunia semata-mata. Ini sangat jahat. Ya. Jadi mungkinlah bagi setengah orang, ya. Saya dulu pun jahil juga. Ya. Maklumlah, datang daripada keluarga yang susah. Ya. Mak ayah kerja kampung, ya. Jadi kita timbul satu tekad dalam hati waktulah belajar di sekolah rendah dulu kan, belajar nak masuk asrama, nak dapat sekolah yang bagus, ya, dengan tujuan nanti dapat masuk universiti, nak dapat kerja yang bagus, dengan tujuan untuk membela keluarga, kan. Nak mengeluarkan keluarga daripada alam kemiskinan. Boleh tak niat macam tu? Tak salah, ya, tak salah, ya. Tetapi yang salah disebut di sini iaitu kerana keduniaan semata-mata, mencari kemegahan, ya, dan nak mengejar harta dunia semata-mata. Ini yang disebut tersangat jahat. Jadi jika mengekalkan qasadnya, niatnya semikian itu disebut di sini, ini kelakuan jahat itu, tiba-tiba mati tak sempat bertaubat, maka dihukum mati dalam maksiat, ya, wal'iyyazubillah, dan derhaka kepada Allah, ya. Sebab apa tadi? Sebab mengejar keduniaan semata-mata, akhiratnya hilang, ya. Sedangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Kena cari apa dulu? Cari akhirat dulu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah daripada apa yang Allah Ta'ala kurnia, datangkan, berikan kepada kita segala macam nikmat ni. Untuk apa? Untuk mencari bekalan untung nasib kita di akhirat. Lepas tu baru disebut dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa pula, ya, untung nasib kita di dunia ni. Nak makan, nak ada rumah tempat kediaman, nak berumah tangga, ya, nak beranak pinak, nak pakai kenderaan. Ini Islam, dia dua-dua sebut. Tetapi Allah Ta'ala dulukan akhirat, ya, akhirat. Jadi orang yang mati tadi ni, niat kemata menuntut ilmu kerana dunia semata-mata, tak sempat taubat, dihukum mati durhaka, wal'iyyazubillah, ya. Jadi sebab itu kita kena seimbangkanlah, ya,
kena seimbangkan niat kita walaupun ada tujuan keduniaan dengan tujuan dunia yang macam mana, tujuan dunia yang membantu kita membawa ke akhirat. Ya. Makan pakai ni nisbah dunia ke nisbah akhirat? Boleh jadi dua-dua. Ya. Kalau kita hanya makan pakai ni semata-mata nak memenuhi tuntutan hawa nafsu kita, jadi dunia. Ya, orang nak makan sedap, kita nak makan sedap. Orang pakai cantik, kita nak pakai cantik. Dapat tu je lah, semata-mata kerana dunia. Ya, tetapi itu sebab kita jangan lupa, ya, sebab Allah Ta'ala utamakan akhirat dulu. Bila jadi kita jadikan segala nikmat dunia yang kita dapat ni untuk membawa kita kepada akhirat. Ya, dapat kita pakai yang elok, menutup aurat. Ya, sebab syarat nak sah salat pun mesti menutup aurat. Ya. Ya, dapat kita menunaikan fardu haji. Nak pergi haji hari ni bukan sikit duit. Ya. Bukan sikit duit. Yang bayar penuh 30, tahun lepas saya pergi 30,800 orang. Ya. Ni duit lah tu. Ya. Duit ni dunia lah kiranya. Ya. Tetapi duit yang kita gunakan dengan tujuan akhirat, mudah-mudahan menjadi bekalan pahala kita nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, duit gaji yang kita dapat, segala nikmat yang kita ada, kita gunakanlah. Ya, kenderaan yang kita ada, ya, kita gunalah. Tujuan nak pergi kerja, mencari rezeki yang halal, ya, tidak dibawa berjalan ke tempat maksiat dan sebagainya. Wal'iyazubillah. Ya, inilah dia tujuan dia. Ya, jadi segala macam, ya, Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita ni, jika kita gunakan untuk tujuan yang baik, niat yang baik, ya, insya-Allah akan menjadi saham akhirat. Ini sebab tu bila niat menuntut ilmu tadi ni, ya, para ulama ingatkan kita, ya, supaya kita tak terjerumus kepada kemegahan, kesenangan dunia semata-mata. Ya. Kalau selama ni kita asyik ke situ, kita taubatlah. Ya. Kita taubatlah. Ya. Saya ada mengenali seorang ni lah. Saya mengenali jutawan ni ramai hadirat sekalian. Ya. Tapi yang saya tertarik dengan salah seorang jutawan ni lah. Ya. Bila saya jumpa dia, duit dia memang berpuluh juta lah, ya. Duit cash dia berpuluh juta, tak masuk lagi aset-aset yang lain, ya. Jadi bila berjumpa dengan dia, ya, berbual-bual, ya, dah jadi kawan, ya, jadi kawan. Dia kata, sini kata bukan saya punya, dia kata Allah Ta'ala bagi pinjam aja, dia kata. Masya Allah, ya. Ada orang yang ialah orang ni dulu ni dia, ya, belajar dalam bidang ni lah, ya, yang apa, oil and gas lah, ya. Oil and gas ni mana satu bidang yang menjanjikan pendapatan yang lumayan lah, oil and gas ni, ya. Sehingga dia ada company sendiri dan sebagainya, ya. Tetapi mungkin niat dia dulu ni, ya, betul Allah Ta'ala bimbing dia menjadi seorang jutawan yang ni lah, ya, maknanya nampak akhirat, ya. Sehingga dia menyatakan kepada saya ni bukan milik saya, dia kata hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia boleh bermegah dengan kekayaannya, ya, segala macam harta yang dia ada dan sebagainya, ya, tetapi dia menginfakkan, ya, sebahagian besar daripada harta yang dia ada, duit yang dia ada ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Infak buat masjid, ya, bantu tahfiz anak yatim dan sebagainya, orang-orang yang memerlukan, ya. Banyaklah, ya. Ini niat yang betul lah, ya. Bukan kerana keduniaan semata-mata.
Jadi bagi orang yang orang yang telah terjerumus sebelum ini, niat tak betul kerana dunia semata-mata, ada peluang lagi. Ini disebut dalam kitab ini, supaya bertaubat daripada dosa yang telah dilakukan. Ini firman Allah Subhanahu wa surah Al-Baqarah ayat 222 yang menggalakkan kita bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata almarhum tuan guru saya dulu, dia kata dunia ni, dia kata sampai bila pun tak cukup, dia kata. Dunia ni bila dikejar dia akan lari, dia kata. Dikejar dia akan lari. Tetapi akhirat, bila kita kejar akhirat, dia kata dunia akan datang ikut, dia kata. Saya ingat lagi almarhum tuan guru saya lah, seorang disebut. Jadi dunia ni kata nak kena benci sikit. Kena benci sikit. Jadi kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan ikut, dia kata. Jadi kalau kita terlalu asyik dengan dunia, akhirat kita pun tergadai. Wal'iyazubillah. Itu yang banyak dibahas oleh para ulama. Jadi sama-sama kita betulkan niat kita. Nak menuntut ilmu. Tujuan ketiga, muka surat 14 yang di bawah. Seorang yang menuntut ilmu, ia menjadikan ilmunya itu sebab kepada memperbanyakkan harta, kemegahan, kebesaran, kemuliaan supaya ramai orang mengikutinya, ramai orang mengasihinya, mudah mendapat segala hajatnya dan ia tidak terfikir bahawa perbuatannya dan qasadnya itu jahat kerana menyangkakan dirinya hampir kepada Allah Ta'ala, kerana menyerupai ulama yang berkelakuan seperti ulama, maka mereka itulah yang mendapat kebinasaan di akhirat dan tersangat kurang akalnya, terpedaya dan sesat serta menyesatkan orang lain. Wal'iyazubillah. Dan merekalah sejahat-jahat ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama'us su'. Di hadis Nabi. Apa maksudnya? Apa yang aku terlebih takuti ke atas kamu daripada Dajjal, itu ialah bukan Dajjal. Maka sahabat bertanya, siapa? Siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Maka sabdanya, mereka adalah ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Macam mana pula ni tujuan yang ketiga ni? Apa beza tujuan yang ketiga dan yang kedua? Yang kedua tadi semata-mata nak mengejar kemewahan dunia, langsung tak ada agama. Yang ketiga ni macam dia ada agama, sehingga digelar ulama, digelar ulama oleh orang ramai, tetapi ilmunya itu dituju dengan tujuan memperbanyakkan harta, kemegahan, kebesaran, kemuliaan. Ini yang paling takut ni. Ini yang kita paling takut lah. Ni saya paling takut. Saya pun bimbang, bimbang, takut jadi macam ni juga. Wal'iyazubillah. Ini yang dalam kuliah yang lepas saya sebut sikit kan. Tentang hari ni kita tak ni lah, saya tak nak komen sangat lah pasal apa orang yang dibayar puluhan ribu untuk menyampaikan ceramah agama dan sebagainya. Pada pandangan saya secara peribadi, saya tak berapa berkenan lah. Ini dalam kitab ni pun disebut begitulah. Ini dari segi tasawufnya, dari segi fiqahnya mungkin tak ada masalah. Tak ada masalah. Dari segi tasawufnya, bukan ini yang dikehendaki oleh para ulama sufi. Saya ingat almarhum tuanku, salah seorang tuanku saya selalu sebut nama ni, almarhum Tuan Lebay Alias. Almarhum Tuan Lebay Alias ni dia belajar dengan, saya sebut dulu saya ulang sekali lagi je lah.
dia mengaji dengan almarhum mufti yang pertama, Syekh Ahmad, ya, anak murid kepada Syekh Ahmad, ya, yang dididik oleh seorang ulama yang hebat di Negeri Sembilan ini. Bila dia pun saya pada pandangan saya seorang yang alim, ya, yang beramal dengan ilmunya, ya, dan memanglah dia belajar, mungkin tujuan dia dulunya bukan nak mengejar kemasyhuran dan sebagainya. Jadi dia mengajar pun di kampung secara percuma je, ya. Tinggal lagi kadang-kadang adalah orang ulu sedekah sikit-sikit, kan, ya. Tetapi dia tu sendiri bekerja, ya, bekerja sebagai apa? Penjual roti, ya. Ada, saya ingat motor dia, motor Honda, ya. Dia ambil roti di Kuala Pilah tu. Kalau siapa orang Kuala Pilah tahulah kot, roti azan, ya, di Kuala Pilah tu, ya. Dia ambil daripada Kuala Pilah ni, dia akan jaja roti ni masuk kampung, keluar kampung, termasuklah kampung saya tu, ya. Saya ingat ada sekurang-kurangnya 4-5 kampung lah tu dia masuk, keluar masuk tu, ya, berniaga roti, ya. Saya waktu saya sekolah rendah tu memang saya sukalah beli, ya. Jadi nak kata apa, mana ulama ini dia bukan ada duit, bukan ada gaji, kan, kita ulama dulu ni, ya, bukan ada gaji, ya, bekerja sendiri, ya. Almarhum bapa saudara saya yang menjadi tuan guru di selatan Thailand, ya, pernah saya cerita. Dia sendiri pun meniaga ikan, ya, meniaga ikan, ya, pendapatannya, ya, meniaga ikan. Dia kata meniaga ikan ni dia ambil daripada orang kampung, ya, kebetulan kawasan tu kawasan tak jauh daripada tepi laut lah, ya, perkampungan nelayan, ya. Jadi orang kampung ni dia datanglah jual dengan dia, ya, jual dengan dia. Dia pula akan hantar ikan ni ke hotel-hotel, ke restoran-restoran besar di selatan Thailand ni, yang melibatkan jarak dia kata yang paling jauh lebih kurang pergi balik 300 batu. 300 batu berapa kilometer, lebih kurang. Lebih kurang 500 kilometer, kan, pergi balik. Bukan naik kereta, naik motor. Motor apa? Allahu Rabbi. Motor yang lama dulu ni. Apa, GP apa yang 100 tu ke, 110 apa 110 cc tu ke, saya tak ingat lah, ya. Yang apa ni, tak petak ke tu? Yang petak, yalah, pakai apa ni, belakang letak ni kan, apa dia punya tong ikat dekat belakang, ya. Bayangkanlah naik motor lebih kurang 300 batu pergi balik, lebih kurang 500 kilometer pergi balik, nak jual ikan, jual udang dan sebagainya. Dia tolak ni lah. Adalah keuntungan untuk menyara keluarga, ya. Ya. Bukannya macam sekarang lah, ya. Macam sekarang. Jadi susah sebenarnya. Tuan guru dulu, ya. Yang apa ni, ada bendang, buat bendang, anak murid tolong. Kalau saya cerita di kampung saya dulu, begitulah keadaannya, ya. Begitu keadaannya. Itu para ulama dahulu ni, dia tak ada gaji dan juga dia bekerja sendiri. Ya, inilah sebenarnya sirah para nabi dan para alim ulama. Nabi kita pun berniaga, bela kambing dan sebagainya untuk pendapatan, ya. Dan hidup Nabi macam mana, kan? Kalau kita baca sirah Nabi SAW, ya, sampai ke bulu, sampai ikat batu pada perut, ya. Nabi mana orang paling berpengaruh dalam dunia ni, yang paling hebat dalam dunia ni, ya. Jadi ini kita balik kepada tujuan yang ketiga tadi, ya. Sebab itu Nabi pesan pada kita, ini yang Nabi kata, aku paling takut, ya, yang Dajjal, tapi dia bukan Dajjal, ya. Itu yang Nabi, sahabat tanya, siapa wahai Rasulullah? Ulama yang jahat, yang mengambil faedah duniawi, menambah apa ni, mengumpul kekayaan, ya, mengumpul kekayaan, ya. Kalau kita baca sejarah apa ni, Allahumma salli, Tok Kenali, ya. Siapa pernah tengok gambar Tok Kenali?
Kita tengok gambar Tok Kenali ni. Slipper pun tak ada, kaki ayam. Allah, kan? Ulama tasawuf dalam negara kita. Ya. Jadi itulah ya. Sebab itu saya pernah berkongsi sebelum ni, bila suruh saya nak panggil orang yang bayar 3,000, 5,000 ya. Jadi saya tak bersetuju lah ya. Saya kata ya, yang kebetulan surau pun tu tak ada pendapatan ya. Tak ada pendapatan ya. Jadi itulah itu pandangan peribadi saya lah ya. Saya tak ada masalah lah untuk berbeza pandangan ya dengan hadirin hadirat sekalian ya. Pak Sumit ulama Kuala Nerang ya. Pak Sumit ya. Apa yang mana? Allahumma salli ala sayyidina. Ulama Kuala Nerang cakap kalau kita ambil upah di akhirat kita tak, di dunia ya, kita kalau ambil upah di akhirat kita tak dapat dah. Ya, itu yang kita takut tu ya. Ya. Jadi ialah ini banyak jugalah perbahasan para ulama tentang upah ni ya. Upah ceramah, allowance ceramah dan sebagainya. Pada saya, pandangan peribadi saya lah ya, kalau sekadar yang sepatutnya tak apalah ya. Ya. Contoh pada di sekitar apa ni, kalau di sekitar Seremban je lah ya. Kita ambil sekarang di sekitar Seremban. Di surau saya dan juga di surau-surau masjid sekitar Seremban ni ya, penceramah datang kuliah maghrib kan, maghrib isyak dalam sekitar 100.5 lebih kurang ya, 100.5, 200. Itu pada saya okey lah ya. Maknanya ustaz tu pun datang, dia ada nak duit minyak dia ya, apa ni, penat lelah dia, masa dia mengorbankan masa bersama keluarga dia. Sekitar itu pada saya tak ni lah. Saya ingat dalam sekitar bila berbual lah dengan kawan-kawan para asatizah ni, ada juga asatizah ni yang tu ya, yang kata dia seronok pergi satu tempat tu, dia kata ceramah, kalau masjid tu dia bayar tinggi, dia kata. Saya tanya berapa tinggi tu, kalau sekali ceramah dia kata 300 ya. Pada dia tinggi dah kan. Pada saya 300 tu masih okey lagi lah kan. Tak ada tinggi mana ya, sekitar 100, 200, 300 ya. Tapi yang bayar beribu-ribu ni ya, ceramah setengah jam tapi bayar 3,000, 5,000, 6,000, 7,000 ya. Ini berlaku ya. Ini berlaku lah ya. Jadi pada saya tak bersetuju lah ya. Selaras dengan apa yang kitab ini ni, kita baca kitab ni sekarang kan, yang disebut dalam kitab Hidayatus Salikin ini ya. Jadi minta jauh lah ya. Jadi saya pun minta doa lah daripada hadirin hadirat sekalian supaya saya tidak tergelincir lah ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab ini ya. Supaya tidak ya digelar ataupun dituduh menjual agama ya, ditohmah menjual agama ya, kerana bayaran yang begitu tinggi ya. Ini tak payah kita bincang lanjut lah ya. Jadi kalau maknanya masjid tu dia kaya, dia nak panggil yang ustaz-ustaz selebriti yang terkenal ni dengan bayaran ribuan ini, saya tak ada masalah ya, dipersilakan ya. Itu pilihan masing-masing lah ya. Yang mustahak pada saya, jika ialah bayar tinggi tetapi impak dia besar, dapat menyedarkan ramai orang, membawa orang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada saya berbaloi lah ya. Sebab ada juga dalam hadis yang lain disebut hadis ataupun kata-kata ulama, itu saya tak pasti ya. Yang dia sebut apa, la tuqi, dia akhir zaman ini, la tuqimad din illa bidinarin wa darahim ya. Akhir zaman ni payah nak menegakkan agama kecuali dengan dinar dan dirham, maknanya kena belanja juga ya. Jadi dalam kitab yang lain ada juga disebut
tentang nak berbelanja menuntut ilmu ni, ya, nak beli kitab dan sebagainya. Memanglah kena keluarlah, ya. Macam hadirin sekalian sekarang ni, kita dalam grup ni tak ada pun dikenakan bayaran kan. Siapa yang nak infak kepada gemar iman, bolehlah infak seikhlas hati. Itu yang saya dipahamkan begitu, betul ya? Ya. Jadi betul ya. Saja siapa nak infak tu, alhamdulillah, infaklah seikhlas yang mungkin. Mudah-mudahan ada barakah dia, ya. Macam saya sebutlah, amalan saya dulu waktu pergi rumah tuan guru ni, ya. Waktu saya bersekolah, ya. Termasuklah tuan guru Lebay Alias yang saya sebut tadi ni. Kami ni waktu tu bujang-bujang, ya. Bujang-bujang baru lepas sekolah, lepas SPM dan sebagainya. Kita pergi belajar kitab. Itulah, bawa roti, bawa itulah, biskut, kan. Tanda maknanya kata orang berbudi, kita berbahasa. Itulah, ya. Mudah-mudahan ada barakah. Begitu juga amalan tradisi yang orang-orang dulu belajar ni, begitulah, ya. Serah anak nak mengaji kepada tuan guru, adalah buah tangan dibawa, kan. Ada buah tangan dibawa sikit, ya. Bawa pulut, ya. Waktu hari raya bawa lembang sebatang rumah tuan guru. Inilah maknanya di zaman serba kekurangan, ya. Zaman serba kekurangan, dan juga orang tak kisah sangatlah pasal gaji, pasal ni tak ada, ya. Berbanding zaman sekarang ni, ya. Jadi kita ni lah, ya. Jadi kita betulkan balik, betulkan niat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam tujuan yang pertama tadi, ya. Niat yang golongan orang yang pertama tadi, menuntut ilmu kerana Allah, nak cari bekalan balik ke akhirat, ya. Kita sambung tujuan niat yang ketiga tadi, yang ada percampuran dunia dan juga akhirat, ya. Pun juga, Nabi sebut tadi ni, takut jadi ulama yang jahat, wal'iyazubillah. Ulama yang jahat ini pada saya lah, jika orang alim ini menjual agama dia kerana kepentingan dunia, itu adalah ulama jahat, ya. Tetapi kalau dia menyampaikan ilmu dia, ya, dia tak minta orang bagi banyak, kebetulan banyak orang bagi, ya, orang bagi dia ambil, ya. Itu pada saya tak ada masalah, ya. Tetapi ada jugalah beberapa sahabat saya lah, ya, yang mengajar dia tak ambil satu sen pun, ya. Anak murid dia beratus dekat dalam seremban ni, seorang ustaz ni, ya. Kalau hadirat sekalian kenal lah, ustaz ni nama Ustaz Azman, ya. Ustaz Azman ni lulusan luar negara, tak silap saya, lulusan Mesir, ya. Dia baru saja pencen awal lah, ya. Dia tua sikit, ingat, tua setahun 2 tahun pada saya. Tapi dia banyak mengajar di masjid dan surau sekitar Seremban ni. Saya ingat puluhan tempat dia mengajar. Dan anak murid dia beratus-ratus, ya, yang sentiasa follow dia daripada masjid ke masjid, surau ke surau, nak mengkhatamkan kitab yang dia ajar tu, ya. Ini memang pada saya orang hebat, ya. Satu sen tak ambil duit, ya. Memang payah nak cari orang macam ni, lillahi ta'ala, ya. Kita sambung baliklah, ya. Muka surat 15 tu, yang ke-8, sabda Nabi SAW, man izdada ilman wa lam yazid hudan lam yazid minallahi illa bu'da. Ini hadis yang biasa kita dengar. Sabda Nabi SAW, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, nescaya tiada bertambah pada Allah melainkan semakin jauh. Ya, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, nescaya tiada bertambah pada Allah melainkan semakin jauh, ya. Jadi kita minta jauh lah, ya. Ya, sepatutnya maknanya makin banyak kita belajar, makin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makin banyak kita belajar, insya-Allah makin bertambah amal kita dari sehari ke sehari, daripada setahun ke setahun. Ya. Kalau makin banyak kita belajar tetapi makin jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makin lalai kita daripada agama, makin terpesona kita, asyik kita kepada dunia, walaiyazubillah. Ya. Itu tanda jauh kita, ataupun Allah Ta'ala sendiri menjauhkan, ya, kita daripada dia, walaiyazubillah. Ya. Sebab tu ada sekalian doa yang kita baca, yang saya sebut dululah, ya. Kita minta Allah SWT ni ambil kita ni. Kita nak dekat dengan Allah SWT ni dengan sebab, bukan sebab dengan kita banyak amal, banyak zikir beribu-ribu, salawat beribu-ribu, bukan. Tak dapat. Tak dapat ada sekalian, ya. Kecuali Allah Ta'ala buka jalan pada kita. Kecuali Allah Ta'ala sambut kita. Barulah, ya. Allah Ta'ala terima kita, barulah dapat. Ya. Baru dapat kita rasa bahawa Allah Ta'ala terima kita. Itulah maknanya, bukan dengan sebab amal kita banyak, ya, tetapi Allah Ta'ala dengan limpah perkenan dia, dengan rahmat dia, dia terima kita. Dia sudi nak kita nak kasih pada kita. Bila Allah Ta'ala dah kasih kepada kita, Masya Allah. Dan disebut dalam kitab Aqidatul Najin. Ya? Dalam kitab Aqidatul Najin, bila Allah kita kasih sampai satu darajah, sampai satu maqam, kita kasih kepada Allah, Allah kasih kepada kita, itu sampailah. Ya? Maknanya Allah redha kepada kita. Ya? Itu yang kita nak. Sebab itu kita niat, kita doa. Ada satu doa tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di doa jangan tinggal. Apa maksud doa ni? Ataupun kalau ramainya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah kami. Ya, a'inna seorang. Allahumma a'inna ramai, kan, kami. Allahumma a'inna ala zikrika, untuk ingat, untuk berzikir kepada Engkau, ya Allah. Minta Allah Ta'ala tolong kita. Sebab kita ni lalai, kan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepadamu. Ingat, ya, kepada Engkau, syukur kepada Engkau, wa husni ibadatik. Inna ala zikrika, yang pertama, wa syukrika, syukur, wa husni ibadatik, nak menjadi hamba yang terbaik dalam beribadah. Ya. Baik ibadah kita, diterima ibadah kita. Ya. Ada tiga kita minta. Kita minta Allah Ta'ala tolong. Ya. Tolong kita. Tolong kita, bila Allah Ta'ala terima dan tolong kita, Masya Allah. Ya. Ada satu ulama cerita lah. Ya. Tuan satu guru cerita. Kita ni belajar tauhid dan sebagainya, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tak kenal-kenal. Ya. Sebab apa? Mungkin kejahilan kita, ya, kurang keikhlasan kita, kebodohan kita dan sebagainya. Allah Ta'ala tak buka jalan. Ya. Jadi tak sampai kita, ya, tak sampai darajah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Ya. Itu syarat, ya, yang Imam Al-Ghazali sebut. Ya. Sebab tu kena belajar tauhid, mengenal Allah supaya sah ibadah kita. Ya. Ada ulama bagi misalan, umpamalah dia kata, seorang budak ni, ya, seorang budak ni bercita-cita nak berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong. Ya.
Senang ke susah nak jumpa yang Tuan Agung ni? Susah. Apa hal yang Tuan Agung nak jumpa kita? Tak dilayan je kan? Ataupun memang tak dibagilah. Ya? Kalau kita nak jumpa yang Tuan Agung ni, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat jumpa. Kan? Kalau kecuali lah pada hari kemerdekaan, kan? Tuan Agung jumpa orang ramai. Ataupun datang ke masjid nak bersalam, kita pun pergilah bersalam, bolehlah mungkin bersalam. Tapi kalau saja-saja nak jumpa lah, tak dapat kita kan, nak jumpa yang Tuan Agung ni. Ya? Itu misalan yang kecil lah. Ya? Bagaimana kita nak mengenal Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Bukan mudah. Ya? Kecuali tiba-tiba viral kisah budak tadi ni, ya, dia sakit di hospital, ya, kemudian masuk surat khabar, masuk dalam TV kisah dia, ya, tengah sakit tenan, ya, sakit jantung berlubang. Dia kata dia ada cita-cita nak berjumpa dengan Yang Tuan Agung. Maka keluar cerita dalam surat khabar, ya, keluar cerita dalam surat khabar. Yang Tuan Agung tengok dalam TV, budak ni nak jumpa aku, budak ni sakit jantung. Ya, Yang Tuan Agung kata pada pegawai dia, besok better pergilah jumpa budak ni, bawa better pergi hospital ni. Better nak jumpa budak ni. Ya, budak ni nak sangat jumpa better. Ya. Boleh tak Tuan Agung buat macam tu? Boleh, tak ada masalah. Bila Tuanku Yang Tuan Agung titah, besok besoklah pergi. Ya. Bila sampai di hospital, budak ni nampak Yang Tuan Agung ni datang. Terkejut ke tidak? Ya, mestilah terkejut. Yang Tuan Agung datang, jumpa kan. Suka tak budak ni? Terlebihlah lagi suka dia. Ya, sebab dengan tak semena-mena Yang Tuan Agung sendiri datang jumpa dia kan. Dia bercita-cita tinggi tadi kan. Dah berbulan-bulan bercita-cita. Ya, masuk hospital berbulan-bulan. Ya, sakit. Nak jumpa Yang Tuan Agung, tiba-tiba Yang Tuan Agung sendiri turun jumpa dia. Macam mana perasaan dia? Ya. Itulah misalan, ya, kata para seorang ulama ni, dia kata itulah misalannya kalau Allah Ta'ala sendiri nak, ya, terima kita. Ni, ya. Nampak, ya. Kita ni bercita-cita ialah, ya, mana Allah Ta'ala terima kita, kita hampir dengan Allah Subhanahu Ta'ala, Allah Ta'ala kasih pada kita, ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu Ta'ala merempahkan rahmat daripada kita. Ni, ya. Itu, ya, itu satu perbahasan yang ni lah, ya. Tak cerita pun takut nanti orang tak faham. Cuma itulah bandingan misalan tadi Yang Tuan Agung tiba-tiba turun sendiri jumpa budak tadi, ya. Boleh tak berlaku? Ni para ulama, ya. Ulama ada disebutkan sebagai tamsilan lah, ya, misalan yang mudah kita faham, ya. Jadi kita yang selama-lama ni beribadah siang malam, ya, belajar siang malam, beribadah siang malam, berzikir dan sebagainya, nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hajat yang begitu tinggi supaya Allah Ta'ala terima kita, redha pada kita, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, ya, bawa kita hampir pada dia. Seolah begitulah, ya. Kan? Itu satu misalan. Ya, siapa tahu, kan? Siapa tahu rezeki masing-masing ini bukan cerita boleh satu campur satu dua, bukan. Ini cerita orang terpilih, ya, orang Allah Ta'ala sendiri pilih, kan. Bila Allah Ta'ala sendiri pilih, tak ada siapa boleh menghalang, ya. Ini rezeki masing-masing lah, rezeki masing-masing, ya. Ini kalau kita baca kisah-kisah para ulama, para wali Allah, banyak itulah antara yang berlaku begitulah, ya. Bukan mudah, ya, bukan mudah, ya, sebab para ulama dan wali Allah ni telah melalui bermacam-macam, cubaan, dugaan, sampailah, macam cerita Pak Sumit tadi ni, kan. Ya, kita pun tak tahu berapa banyak
Ya. Saya dikhabarkan Pak Sumit ni seorang memang kita tak terikut lah. Dia sentiasa puasa. Pak Sumit ni, saya dikhabarkan begitulah Pak Sumit ni. Dia tak puasa setahun berapa hari saja. Hari raya pertama, raya Aidilfitri, hari raya pertama, raya haji, hari tasyrik, hari tasyrik 11, 12, 13 kan? Berapa ada? Berapa hari tu? Hari tasyrik 4 hari tu kan? Dia tak puasa hari tu. Ya. Ada berapa hari lagi? Tak silap saya. Adalah berapa ni. Yang lain tiap hari puasa. Ya. Ya, arwah Pak Sumit dah. Ya betul dah. Saya tengok ya. Ribuan saya tengok rakaman apa ni ketika kemubian ya. Ribuan manusia mengiringi jenazah dia. Wali Allah. Ya, orang hebat lah. Ya. Bukan mudah dia sekalian nak sampai tahap begitu. Ya. Ulama-ulama yang hebat yang dia apa? Yang Allah Ta'ala angkat darajatnya lebih daripada orang lain. Ya. Orang yang biasa-biasa. Ya. Jadi ini sebab tu niat tadi sangat mustahab. Ya. Niat menuntut ilmu ni sangat mustahab. Inilah antara yang akan membezakan kita. Ya. Membezakan kita dengan orang lain. Ya. Nak membezakan kita menjadi hamba yang Allah Ta'ala pilih tadi ke ataupun tidak. Ya, niat tadi. Ya, dia balik kepada tujuan. Ya. Kemudian yang ke-9, muka surat 15, wahai penuntut, kamu hendaklah mengetahui bahawa hidayah dan taqwa itu satu sahaja maknanya. Ya. Hidayah dan taqwa ni sama je. Tetapi bagi kedua-dua itu ada permulaan dan kesudahan. Kerana itulah Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala berkata di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayah liujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa. Fala aqibata illa littaqwa wa la hidayata illa lilmuttaqin. Maksudnya, artinya jika engkau bertanya apakah permulaan hidayah itu untuk dicubakannya kepada diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan hidayah itu ialah taqwa zahir dan kesudahan hidayah ialah taqwa batin. Dan tiada mendapat syurga melainkan dengan takut pada Allah Ta'ala dan tiada mendapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya takwa dan hidayah itu adalah satu ibarat pada mengerjakan ketaatan yang disuruh Allah Ta'ala, sama ada taat luaran atau taat dalaman. Dan menjauhkan maksiat yang ditegah Allah Ta'ala, sama ada maksiat luaran atau maksiat dalaman. Seperti hamba yang akan disebutkan, ya, seperti hamba yang akan disebutkan dalam kitab ini jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ni. Payah ni. Di perbicaraan yang apa? Agak sukar kita nak faham. Ya. Sebab Imam Al-Ghazali sebut ni, permulaan hidayah. Allah Ta'ala nak bagi kita hidayah, ya, taqwa yang zahir. Taqwa yang zahir. Apa maksud taqwa yang zahir? Apa maksud taqwa? Apa maksud taqwa? Siapa boleh bantu saya? Berhati-hati untuk membuat apa yang Yalah. Semua betul lah tu. Ya? Semua betul. Taqwa yang zahir, ya, pada pemahaman saya di sini maksudnya ialah bila orang dah sampai darajah taqwa, dia berupaya menghindarkan diri dia daripada maksiat. Jadi bila sebut takwa yang zahir, maknanya orang ni berupaya menghindarkan diri dia daripada maksiat yang zahir. Anggota yang zahir, tangan
tak apa, tangan, dosa tangan, dosa mata, dosa apa kaki, dosa anggota yang 7 tu lah, ya. Yang zahir. Yang zahir apa? Tangan ni buat apa kalau berdosa? Pencuri, ya, pukul orang yang bukan hak, ya. Dosa mata apa? Macam-macam lah. Dosa mata ni yang paling payah, termasuklah diri saya sendiri, ya. Nak jaga dosa mata ni, yang zahir baru ni. Ya, yang zahir baru ni, bukan yang batin lagi. Ya, bukan lagi cerita riak dalam hati, takabur, sombong, semua apa semua tu bukan, tak masuk lagi tu yang zahir. Ni permulaan hidayah. Allah, payah dia ada sekalian. Ya. Inilah cerita tasawuf ni. Ya. Itu baru permulaan hidayah. Taqwa yang zahir. Maknanya kalau bila sampai kita dapat mendidik anggota yang zahir kita daripada melakukan maksiat, itu permulaan hidayah baru. Kira dari segi ulama tasawufnya baru permulaan, ya. Nihayah dia, pengakhirannya bila? Maknanya yang tingkat yang seterusnya lah, ya. Tingkat yang apanya, ya, taqwa yang batin disebut Imam Al-Ghazali tadi. Taqwa yang batin, maknanya batinnya pun selamat, sejahtera, ya, dapat menghindarkan niat yang ikhlas, ya, hati yang lurus. Payah, ya. Boleh ke tak boleh buat ni? Boleh ke tak boleh buat, takkan ulama sebut dalam kitab ni. Jadi kita, inilah nama dia mujahadah, sekalian. Mujahadah, berlawan, bersungguh-sungguh, ya. Kan? Sekurang-kurang maknanya sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita sebagai orang biasa ni lah. Di saya lah, pada pandangan saya sendiri. Sekurang-kurang kita mengurangkan dulu lah. Kita anggota yang maksiat, anggota yang 7 kita ni. Ya. Kalau sebelum ni agak-agak satu hari tu berapa ribu dosa mata kita. Tengok benda yang tak betul ni lah kan. Benda yang haram kita tengok, agak-agak berapa ribu dosa kita. Mungkin ada 1000 contohlah. 1000 satu hari dosa mata kita. Kita kurangkanlah jadi 700. Bulan depan tinggal 500. Sungguh-sungguh dengan azam yang bersungguh-sungguh nak meninggalkan dosa mata. Kan? Macam itulah, maknanya itu kita punya azam kita, usaha kita yang bersungguh-sungguh. Sebab nak mengejar apa? Permulaan hidayah tadi. Bukan senang hidayah nak sampai. Ya? Allah Ta'ala nak beri hidayah pada seseorang itu bukan mudah. Ya? Ini bukan cerita bagi 500 dapat. Bukan begitu. Bukan cerita macam tu. Ya? Ini setelah kita berhempas pulas, ya, sebab itu bagi orang tasawuf ni, dia perlu kepada zikir tarikat tu, dia perlu kepada bimbingan guru, ya. Diijazah zikir yang apa ni, tarikat yang diiktiraf, diamal oleh murid ni, ya. Zikir berapa ratus, ya. Selawat berapa banyak, istighfar berapa banyak, ya. Di samping baca Quran, puasa sunat dan lain-lain itulah, ya. Sebab nak dapat tadi tu. Nak capai satu peringkat yang mana nak membersihkan hati. Bila hati berkarat, itu yang kita payah nak tinggal maksiat. Tetapi bila mana dengan usaha kita tadi, ya, dengan usaha kita tadi, dengan amal kita paksa diri kita, ya, sembahyang, paksa berjamaah, paksa bangun malam, paksa puasa sunat, ya. Mula-mula paksa lah, ya, mula-mula paksa sampai kita dah jadi biasa, ya, sampai kita dah jadi amalan kita, sampai amalan itu kita pun tahu dan kita belajar betul-betul,
mudah-mudahan amalan kita tu memberi bekas kepada hati kita. Barulah karat tadi ni, karat hati tadi insya-Allah, karat dosa tu insya-Allah terhakis sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, itulah cara dia. Jadi yang ulama ajar begitu, ya. Dibimbing oleh guru, ya, dipantau dan sebagainya. Untuk dapat permulaan hidayah tadi, ya, hidayah Allah. Kau tidak payah tu, memang sukar. Ya, bukan mudah. Mulut je nak jaga mulut ni kan, nak jaga mulut, ya. Bukan senang nak jaga mulut ni. Ya. Supaya tak menyakitkan hati orang, ya. Tak memaki hamun, ya. Bukan mudah nak jaga, ya. Bukan mudah, ya. Bukan cakap je senang, ya. Termasuk saya lah, saya cakap pasal saya lah ni, ya. Bukan mudah, ya. Dan begitulah anggota-anggota yang lain ni, ya. Sebab itu dalam kitab Penawar Bagi Hati, ya, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ya, Penawar Bagi Hati itu dia mula dengan yang zahir itulah, ya. Dosa nak baiki, dosa yang zahir, ya, dosa mata, dosa tangan, ya, dosa mulut, perut, telinga, kaki, hidung dan sebagainya kan. Anggota yang 7, ya. Itu. Jadi ada sekalian nanti ni mustahak, ya. Jadi niat yang betul kita mengaji ni mudah-mudahan, ya, dapat Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita ni, ya. Nak dapat hidayah yang zahir, dan bila berjaya dah sampai pada hidayah yang zahir ni, baru nantilah kita nak bercerita hidayah yang batin ni. Hidayah batin ni lagi payah lah, ya. Ya. Nak membetulkan hati, ya. Nak menghilangkan takabur, nak menghilangkan riak. Oi, ya Allah, ya. Ini perkara yang sukar, yang akan ambil masa, ya. Mungkin ada orang yang cepat, mungkin ada orang yang lambat, ya. Mungkin ada orang sikit sangat perbezaannya, tak apa ada sekalian, ya. Walaupun kita bertatih-tatih sikit, lama-lama insya-Allah Allah Taala tunjuk jalan. Ya, jikalau, ya, hadis yang Allah Taala sebut, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya, bermujahadah, ya, Allah Taala aku akan tunjuk jalan. Aku akan tunjuk jalan, ya. Jadi kita inilah, ini cabaran kita lah, ya, nak bersungguh-sungguh, jangan berhenti, dan kita istiqamah lah, ya, insya-Allah, ya. Jadi sesuatu sebab dia sebut tadi, sesungguhnya takwa dan hidayah itu satu ibarat pada mengerjakan ketaatan yang disuruh Allah Ta'ala, sama ada taat luaran atau taat dalaman. Menjauhkan maksiat yang ditegah, sama ada maksiat luaran atau maksiat dalaman. Seperti hamba yang akan disebut di dalam kitab ini. Seperti hamba yang akan disebut dalam kitab ni nanti, kita akan pergi sikit lama sikit macam mana nak sampai. Ini bagusnya kitab Hidayatus Salikin ni. Dia dah susun, ulama ni dah susun dah. Syekh Abdul Samad Al-Khalid, macam mana nak sampai macam tadi tu, dia akan buat, ya. Kita akan pergi fasa bab demi bab, ya. Mudah-mudahan di hujung kitab nanti kita dapatlah kesimpulannya, dan Allah Ta'ala tunjuk pada kita jalan nak sampai itu, insya-Allah. Jadi muka surat 16 tu maksud taat dan maksiat zahir dan batin. Ketaatan zahir ialah seperti sembahyang, puasa, naik haji. Ketaatan batin seperti segala sifat kepujian, ikhlas, merendah diri, nasihat, zuhud, sabar, bertimpang rasa, tawakal, ya. Maksiat zahir seperti zina, mencuri, minum arak, membunuh dan sebagainya, ya, yang saya dah sebut sebagian tadi. Maksiat batin seperti riak, ujub, saya pun dah sebut tadi dan sebagainya lah, ya. Dan sebagainya. Seperti yang hamba akan sebut, pengarang kitab lah sebut, ya. Dia akan sebut dalam kitab ini, insya-Allah, jika dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, malam ni saya ingat saya berhenti di situ lah, ya. Hari ni berapa bulan? 20
27 tu. 17.10. Okay, insyaAllah nanti kita sambung ke surat 17 dalam kuliah akan datang. Ya. Ada soalan juga sebelum kita tangguh? Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Datuk kalau orang tu dia buat dosa, dia buat jahat. Lepas tu dia bertaubat. Dah Ya. dia bertaubat. Dia tak buat tapi dia buat balik. Dia bertaubat lagi. 2-3 kali bertaubat. Tapi dia tetap buat juga. Macam mana Ustaz? Saya pun nak tanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Abang, bagus soalan ni. Almarhum tuan guru saya dulu sebut taubat sambal dia kata. Ya? Taubat sambal apa? Kan sambal makan nasi lemak sambal pedas. Sedap kan? Ya? Ya, minum air kan? Bila pedas minum air. Lepas tu macam pedas makan juga lagi kan? Wala, tak berhenti makan lagi kan? Macam itulah kaedah dia. Ya, lebih kurang. Jadi ada Puan Nur Aini yang bertanya lah. Ya. Ini sebenarnya biasa. Ya. Dalam perjalanan kita nak stabil ya, daripada tingkatan terbawah ya. Tingkatan terbawah kedudukan kita sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nak naik daripada satu tingkat kepada satu tingkat tu biasalah. Jatuh bangun, umpama orang berniaga juga. Ya. Orang berjaya yang berniaga dulu tu, kita tanyalah siapa pun yang berniaga. Tan Sri Syed Mohtar ke, Tan Sri Rashid Hussein ke, ya. Siapalah lagi yang berjaya, tokoh-tokoh korporat yang berjaya dalam Malaysia ni. Berapa kali, kalau kita tanya dia berapa kali dia gagal dulu. Ya, jawab dia mungkin puluhan kali dia gagal. Begitulah juga kita dalam bab agama ni pun sama juga sekalian. Ya, kita nak mendidik dia bukan mudah. Ya, jatuh bangun dia biasa. Ya, jadi kesimpulannya ini adalah biasa. Ya, Puan Nur Aini dan juga hadirin hadirat sekalian, biasa. Jatuh bangun tu biasa, dah taubat buat balik ini pun perkara biasa. Cuma apa yang saya sebut tadi ialah kesungguhan. Ya, kesungguhan. Kita kadang-kadang bila jadi macam tu kadang-kadang ya, mungkin ialah bila kita rasa macam tu, kita rasa macam penat, satu hal lah. Kita rasa satu lagi, ya Allah teruknya aku ni kan. Dah taubat buat balik. Ya, soalan begitulah. Ya. Tetapi ada, kalau kita baca satu kisah yang bagaimana orang yang bunuh 100 orang. Ya. Dia bunuh orang lah, dah 90 berapa orang dia bunuh orang. Ya. Dia pergi jumpa ulama. Ya, ada peluang tak saya ni nak taubat? Saya dah 90 lebih orang saya bunuh ni kata. Kan? Ada peluang tak lagi saya nak bertaubat? Sebelum sampai yang 99 tu, dia pergi jumpa tu. Kata, ulama' ni kata, lebih 90 orang kau bunuh, tak ada can kau masuk neraka kau, dia kata. Dibunuhnya ulama' tu. Ya? Pergi jumpa lagi. Sampailah jumpa sampai 99 orang. Pun sama juga. Lepas tu yang akhir sekali, dia pergi jumpa yang ke-100 tu seorang ulama'. Saya tak ingat nama ulama' tu. Ada peluang tak nak bertaubat? Ulama' ni baru kata, yang ke-100 ni lah yang bagi tahu. Ada peluang, dia kata. Selagi kau masih hidup, kau ada peluang untuk bertaubat. Ya. Jadi apa ibrah yang kita boleh ambil, hadirin sekalian, selagi kita bernyawa ni, pintu taubat sentiasa terbuka. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Permurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, tak ditutup je pintu bertaubat. Ya. Macam kita lah kan, kalau kita dengan orang ni, kita serik lah. Ya. Kan? Kita serik dah. Kalau orang tu tipu kita 2 kali je lah kan, kita nak berkawan pun tak nak dah rasanya kan. Ya. Dia tipu kita sekali, lepas tu ya, dia baik dengan kita terima lagi, lepas tu dia tipu lagi kita 2 kali. 2 kali cukup lah kan.
Kita orang Melayu ni biasa jangan kono sampai 3 kali kan. Ya. Nabi sebut pun dalam satu hadis jangan jatuh dalam lubang yang sama jarak 2 kali. Ya. Cukuplah kali pertama, kali kedua tu tak sahlah lagi kan. Ya. Tapi kalau orang sufi memaafkan juga betul. Ya. Jadi balik pada bertaubat tadi, jangan putus asa lah. Itulah jawapannya, jangan putus asa selagi hayat di kandung badan. Ya, kita ni lah, ya, mungkin bila kita bertaubat, walaupun taubat sambal tadi, mungkin ya di samping itu kita bertaubat tu kita cari ilmu, kita jumpa orang yang boleh nasihat kita rapat dengan orang yang baik-baik, insya-Allah ya Allah Taala tunjuk jalan. Ya, tunjuk jalan sampai kita berhenti, ya. Saya pun pernah jumpa juga ya, orang yang pernah terlibat dengan dadah, yang pernah jadi gangster besar ni. Ada, saya pernah jumpa kau ya. Ya. Bukan mudah tuan-tuan, dia orang ni nak berhenti. Yang pernah ya, minum arak ya dan sebagainya. Ya, bukan mudah dia orang ni nak berhenti. Ya. Bukan mudah ya. Sampai ada yang pergi haji pun minum arak lagi. Ada cerita tu ya. Ada cerita. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala terima dia. Ya. Sampailah ya. Allah Ta'ala angkat darajah dia walaupun waktu pergi tanah suci pun nak cari minum arak juga. Ya. Ada. Ya. Jadi jangan putus asa lah. Jawabnya jangan putus asa kita ni. Ya. Mana jangan kita ni lah. Kita teruslah. Ya. Kita terus insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala lempah rahmat pada kita, berjaya kita ya memberhentikan ya maksiat yang biasa kita buat sikit demi sikit lah, insya-Allah kita kurangkan. Mungkin dulu 90%, sekarang tinggal 50%, kurangkan 45%, sampailah insya-Allah kita berjaya, insya-Allah. Mudah-mudahan lah, insya-Allah. Ada dalam chat room ada soalan ke? Tak ada ya. Kalau tak ada soalan, saya ingat saya mohon undur diri di sini dululah kot. Ya. Boleh kita berhenti sini? InsyaAllah. Okey, Datuk, tak ada dalam ni pun tak ada, dalam chat pun tak ada soalan, insyaAllah. Okeylah. Jadi kalau tak ada soalan lagi, saya mohon berhenti di sini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan itu kelemahan saya sendirilah. Ya. Saya mohon maaf. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah Maghrib Kumanul Iman berjalan lancar dengan pengajian kita Hidayatul Salihin, dan moga dapatlah difahami oleh jemaah dan menambahkan ilmu pengetahuan. Moga ianya menjadi amal ibadah kepada kita semua dengan ilmu yang Datuk sampaikan tadi, insya-Allah. Tujuan penuntut ilmu seperti yang dijelaskan Datuk dalam 1, 2 dan 3 tadi, moga kita adalah pemilih tujuan yang tepat yang mendapat redha Allah. Moga kita dilindungi daripada segala keburukan dan membetulkan niat menuntut ilmu kita, insya-Allah. Moga kita diberi hidayah memahami ilmu ini. Dan kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Dan saya mewakili Kumanul Iman, mohon maaf ada sebang kekurangan dalam majlis kami ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang kurang baik itu adalah daripada kelemahan diri kami sendiri. Mohon izin Datuk untuk saya buat sikit bahan kuliah pada pagi besok. Ya, sila. 6.45 pagi kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah dan terjemahan kitab Hikam Jawi, insya-Allah. Dengan itu bagi menutup majlis, mohon Datuk bacakan doa penutup, tasbih kafarah, doa dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.